Assalamualaikum, saya Muhammad Hazmi Syazwan bersama rakan-rakan saya yang telah menjayakan projek ini ialah Haziq dan Ray. Kami telah melakukan temu bual bersama dengan masyarakat di sekitar dataran nilai berkenaan dengan tajuk yang diberi ialah Kesepatuan Nasional Melahirkan Masyarakat yang Dinamik dan Rasional. Terdapat 3 orang yang telah kami temu bual dan mereka mempunyai pendapatnya yang tersendiri mengenai persoalan yang diberikan. Mari kita lihat dan saksikan temu ramah di sebelah. Kesepatuan nasional, kalau dalam konteks 2023 ni, daripada bulan 1 sampai sekarang ni, kita baru melepasi satu, apa orang cakap, perayaan Hari Raya. Dan Malaysia pun dalam keadaan pulih daripada pandemik COVID-19. So bermula daripada bulan 1 itu hari saya tengok masyarakat masing-masing unite tentang satu isu kewangan. So kat situ kita tengok bersatu padunya antara kaum ni adalah kita nampak, walaupun tak banyak. Kalau nak dikirakan persen tu, bukan kita buat satu kajian pun. Apa yang saya nampak selama saya duduk di kawasan nilai ni, sepanjang ni saya tengok hanya dalam 1% masyarakat bersatu padu untuk dalam selesaikan masalah kewangan antara kehidupan yang dah dilalui dan kehidupan yang bakal dilalui. So daripada sini saya tengok daripada segi geopolitiknya, kita diperintah oleh satu parti, kalau dinilai ni adalah satu parti keadilan rakyat, kalau tak silap saya. So kalau kita nak cerita pasal parti, tak habis politik ni. Politik ni juga dia membuatkan satu masyarakat ataupun satu bangsa dalam sesuatu negara, kaum boleh bersatu dan berpecah. Alright. So dalam apa yang saya cakap mula tadi, macam mana sesuatu kerajaan tu menyantuni masalah setiap rakyat. Yang soalan yang awak tanya, kesepaduan yang macam mana tu, saya masih belum nampak. Tak jelas apa hala tuju Kementerian Pembangunan wilayah ataupun kebajikan masyarakat buat kerja. Bukan saya pandang semua daripada segi politik. Betul, kita tak boleh tengok sangat politik, bukan kita tak campur. Kita kena tahu sedikit sebanyak melalui politik. Kalau politik itu adalah politik yang sihat, tak mustahil masyarakat itu boleh disatukan dalam kesepaduan. Yang saya nampak sekarang ni, daripada golongan A, saya letakkan daripada golongan A ni golongan yang macam dia orang cakap, golongan yang kaya. Pertengahan B, dan tak berkemampuan tu C. So tak balance sebenarnya. Tak balance daripada segi ekonomi. Bila ekonomi masih didominasi oleh sesuatu kaum, dan masyarakat memandang benda tu bukan hanya sekadar tahun 2023 ni, masyarakat memandang benda ni ke hadapan. So macam tak relevan jika kita nak bercakap tentang masyarakat yang bersepadu daripada segi politik, ekonomi, sosial, budaya. Saya tak jumpa satu kaum lain. Contoh, kalau cerita pasal Hari Raya, takkan ada satu kaum lain yang datang ketuk pintu mengucapkan selamat Hari Raya. So nampak situ kau-kau, aku-aku. Kita pun sama. Kita rakyat Malaysia, kita bangsa Melayu. Bila time tahun baru Cina hari tu, macam kita just nak, okay, perayaan kau, perayaan aku. Tak ada apa pun sebenarnya. Tak ada apa. So
supaya nak bergolak antara bergaduh tu tak ada lagi. Tak ada macam kita tak ada yang macam api-api yang boleh membuatkan satu benda yang kita nampak benda tu akan jadi satu macam perkauman apa semua. Macam tak nampak relevannya kerajaan sekarang ni supaya satu kementerian boleh menyatu padukan. At least kalau ada satu benda berbangkit baru kita tahu oh macam ni, oh macam tu. Rakyat makin tertekan dengan kos sara hidup. Kos sara hidup ni melibatkan macam kita tak boleh nak fokuskan apa-apa yang mengatakan aku susah kau tolong. Bila kau susah aku tolong, tak ada. Sekarang ni memang tak ada, tak wujud. Dan saya tak nampak lagi dengan mata saya. Bila ada satu kesusahan depan mata, ada waimah dalam bangsa kita sekalipun, even institusi agama sekalipun, at least macam masjid, church, macam Buddha ni saya tak tahulah apa dia punya persatuan dia. Macam kalau kita tak pergi mengadu, satu taman perumahan tu atau kawasan kependudukan tu tak ada masalah mengadu apa, benda tu tak ada dia ambil tahu. So tak adalah nampak kesepaduannya kat situ. Kesepaduan ni adalah satu ayat dan satu benda yang agak trust. Trust ni maksud saya ni trust yang kita kena pegang, kita kena rasa, kita kena ada satu jati diri dalam kesepaduan tu. So sekarang ni tak nampak. Kesepaduan nasional ni ada banyak, bermaksud ada untuk rukun negara, untuk keselamatan negara. Tapi apa yang saya boleh jelaskan ialah berkenaan dengan keselamatan negara lah. So sebagai contoh, keselamatan negara yang boleh kita ambil sekarang ialah kita tahu faktor cuaca dan haba di negara Malaysia ni sangat tinggi sekarang, dengan hujan, panas, cuaca yang tak menentu. So negara Malaysia perlu memikirkan cara untuk menangani masalah faktor cuaca ni. Sebagai contoh, pada tahun sebelum ni ada buat kajian mengenai awan buatan Malaysia, kalau korang semua tahu. And then ataupun kita boleh juga buat satu kempen dengan kempen faktor cuaca, cara menangani masalah strok haba untuk kesihatan rakyat Malaysia. So itu mengenai cuaca. And then second adalah keselamatan negara. Contoh keselamatan kat tempat awam pun jadi utama juga. Sebagai contoh, pada para wanita dekat luar sana, sekarang dah banyak kes ragut, kes rogol kan. So wanita-wanita perlulah keluar, jangan berseorangan, keluar beramai-ramai dengan kawan-kawan. So itu pun salah satu faktor keselamatan yang boleh dikaitkan dengan topik yang kita bincang sekarang. Rakyat Malaysia ya betul ada kesepaduan sejak dulu lagi. Sejak daripada zaman dulu lagi sampai sekarang masih ada perpaduan. Contohnya kita boleh tengok sekarang masyarakat berbilang kaum mangsa. Banyak sejarah yang ada. Paduan nasional ni ada banyak, bermaksud ada untuk rukun negara, untuk keselamatan negara. Tapi apa yang saya boleh jelaskan ialah berkenaan dengan keselamatan negara lah. So sebagai contoh, keselamatan negara yang boleh kita ambil sekarang ialah kita tahu faktor cuaca dan haba di negara Malaysia ni sangat tinggi sekarang, dengan hujan, panas, cuaca yang tak menentu. So negara Malaysia perlu memikirkan cara untuk menangani masalah faktor cuaca ni. Sebagai contoh, pada tahun sebelum ni ada buat kajian mengenai awan buatan Malaysia, kalau korang semua tahu. And then ataupun kita boleh juga buat satu kempen dengan kempen faktor cuaca, cara menangani masalah strok haba untuk kesihatan rakyat Malaysia. So itu mengenai dengan cuaca. And then second adalah keselamatan negara. Contoh keselamatan kat tempat awam pun jadi utama juga. Sebagai contoh, pada para wanita dekat luar sana, sekarang dah banyak kes ragut, kes rogol kan. So
wanita-wanita perlulah keluar, jangan berseorangan, keluar beramai-ramai dengan kawan-kawan. So itu pun salah satu faktor keselamatan yang boleh dikaitkan dengan topik yang kita bincang sekarang. Okey Kak. Okey, soalan terakhir. Adakah masyarakat Malaysia memiliki kesepaduan? Bagi saya ada yang memiliki sifat tersebut, ada yang tidak memiliki. So bagi saya ialah kita semua kena ada sifat kesepaduan negara tu. And then itu penting untuk kita jaga diri kita sendiri dan untuk orang di sekeliling kita. Masyarakat Malaysia sebilangan kecilnya masih mengamalkan kesepaduan yang saya kata tadi, yang punya jati diri dia tu ada lagi. Tapi kalau soalan merujuk kepada tahun 2023 sehingga tarikh sekarang hari ni, untuk dalam tempoh beberapa bulan yang ada ni, saya nampak daripada segi kesepaduan daripada pucuk pimpinan teratas sampailah serendah-rendah orang yang hujung nyawa di ICU, saya tak nampak ada satu benda kesepaduan selain benda tu dilaung-laungkan dalam media-media sosial. Likes pun kurang. Mungkin page dia kalau awak tengok pun tak dipromosikan sangat-sangat. Cuma dijaga dan dibelai dalam setiap diri orang Malaysia tu hanya sekadar orang cakap apa, aku tak boleh cakap lebih, nanti mungkin akan kaum lain akan terasa macam satu cakap apa, point dia kat sini saya tak nampak kesepaduannya tu. Kau pergi kerja, balik kerja, dah itu saja. Tak ada yang nampak macam, contoh macam ramai rakyat Malaysia yang susah dalam 2023 ni, yang terkesan dengan pandemik COVID-19 yang lepas tu. Tak ada yang membantu. Ada di kalangan orang yang hilang pekerjaan. Kita hanya just baca dan tak ambil kisah pun. Institusi macam masjid pun macam okey, sediakan makanan, tak semua masjid pun datang ambil. Sekejap je saya tengok. Benda tu tak sampai sekarang. Tak ada dekat rak-rak masjid, tak ada dekat church. Saya tak pastilah, church pun saya tak pernah masuk. Macam benda tu hanya bermusim. Bila nak dekat Merdeka, barulah kita laung-laungkan sepadunya. Kadang-kadang macam benda ni mengarut pada pandangan saya lah. Itu saja.